Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, bertemu kembali kita dalam sesi pembelajaran tahun 2021. Baiklah, hari ini cikgu akan sampaikan seronoknya belajar online. Saya Cikgu Rosmawati binti Abdul Ghani, merupakan guru bimbingan dan kaunseling dari SK Pokok Sena. Pembelajaran online. Apa itu pembelajaran online? Pembelajaran online adalah satu inisiatif yang telah diambil oleh guru-guru ketika kita dilanda COVID-19 untuk meneruskan sesi pembelajaran seperti biasa dengan menggunakan e-pembelajaran ataupun dengan menggunakan handphone ataupun menggunakan media masa pada zaman sekarang. Walaupun terdapat pelbagai halangan, guru-guru tetap tidak berputus asa untuk menambah baik cara pengajaran secara online untuk anak didik tercinta. Oleh itu, anak didik cikgu perlulah memberi kerjasama supaya sesi pengajaran secara online dapat dijalankan dengan lancar. Tip seronoknya belajar online. Di sini cikgu akan kongsikan 6 tips seronoknya belajar online, iaitu yang pertama, perlu sediakan jadual, iaitu jadual waktu. Yang kedua, fleksibel. Yang ketiga, berkomunikasi dengan ibu bapa. Yang keempat, berhubung dengan guru. Yang kelima, fokus. Dan yang keenam, bahan sokongan. Cikgu akan terangkan satu persatu tips seronoknya belajar online. Yang pertama, sediakan jadual. Sediakan jadual yang menarik dan tampal di ruang belajar anda. Semasa sesi pembelajaran secara online nanti, guru kelas kamu akan memberi jadual. Kemudian, kamu perlu menyediakan jadual yang menarik, buat sendiri bagi cantik-cantik, kemudian tampal di ruang belajar kamu. Yang seterusnya, kamu perlu ikuti jadual pembelajaran harian yang telah disediakan. Pastikan jadual belajar mempunyai tempoh masa yang sesuai dan boleh diikuti. Yang kedua, tips yang kedua iaitu fleksibel. Walaupun jadual telah disediakan, ada kemungkinan berlaku perubahan kecil. Kemungkinan ada tugasan subjek lain yang perlu disiapkan segera. Jadi, cikgu nak kamu uruslah masa dengan bijak. Yang ketiga, berkomunikasi dengan ibu bapa. Ataupun dengan lebih jelas lagi iaitu bercakap dengan ibu bapa, memberitahu kepada ibu bapa. Sekiranya kamu tidak tahu, tidak dapat menjawab soalan dengan baik, kamu perlu mendapatkan bimbingan daripada ibu bapa sekiranya tidak faham apa yang dipelajari. Yang kedua, maklumkan kepada ibu bapa lebih awal sekiranya ada tugasan yang memerlukan penggunaan gadget ataupun peranti. Contohnya, penggunaan handset ataupun printer, laptop, komputer. Jadi, kita perlu berkomunikasi ataupun beritahu awal kepada ibu bapa. Yang ketiga, yang seterusnya, kita perlu berhubung dengan guru, iaitu bertanya khabar guru. Yang kedua, bertanya kepada guru sekiranya tidak faham. Yang ketiga, memberi respon kepada guru setelah selesai setiap tugasan yang diberi. Contohnya, selepas kamu menjawab soalan, kamu mengambil gambar ataupun merekod ataupun membuat video dan hantar secara personal kepada guru kamu bahawa kamu sudah selesai menjawab soalan tersebut, ataupun kamu juga boleh menulis nama sekiranya kamu telah selesai menjawab soalan dalam WhatsApp group kelas nanti.
Itu ialah kita memberi respon bahawasanya yang kita telah memberi kerjasama dengan tugasan yang diberikan. Yang seterusnya, fokus. Kita sentiasa memberi tumpuan penuh semasa belajar di rumah. Elakkan tempat bising iaitu ruang menonton televisyen, muzik yang kuat dan juga handphone. Ini akan mengganggu fokus belajar kamu. Yang seterusnya iaitu bahan sokongan. Selain tugasan yang diberikan oleh guru, kamu juga boleh dapatkan sendiri maklumat daripada pelbagai sumber. Contohnya bahan dari YouTube, iaitu daripada Akademi YouTuber yang menyediakan guru-guru seluruh Malaysia menyediakan YouTube pembelajaran secara percuma. Kamu boleh ambil bahan tersebut ataupun kamu boleh menonton YouTube tersebut untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian soalan dari Google Form yang dibina oleh cikgu-cikgu dari sekolah lain. Segala maklumat ataupun bahan sokongan yang kita dapat itu, pastikan sumber tersebut adalah selamat dan juga berfaedah untuk kegunaan kita dalam sesi pembelajaran di rumah. Seterusnya, cikgu akan kongsikan iaitu 6 adab belajar secara online. Yang pertama, kita perlu membuat persiapan. Persiapan diri. Bangun awal, sembahyang subuh, kemudian mandi, bersarapan, pakai pakaian yang menutup aurat, buat bacaan awal, sediakan tempat belajar yang sesuai. Itu cara kita untuk membuat persediaan sekiranya kita perlu belajar secara online. Yang kedua, membaca doa menuntut ilmu. Baca doa sebelum kelas bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu adalah contoh bacaan doa sebelum kelas bermula. Seterusnya, kita perlu ikhlaskan hati dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, kita perlu hadirkan diri dalam kelas online. Mengikuti kelas yang disediakan dalam pembelajaran online. Sekiranya kamu tidak dapat hadir ataupun kamu tidak dapat menyertai dalam kelas tersebut, perlu maklumkan kepada guru. Adab belajar online yang keempat, fokus dan ambil nota. Beri tumpuan sepenuhnya jika ada guru yang mengajar secara online, iaitu dengan cara Google Meet, video, YouTube dan sebagainya. Yang kelima, perlu memberi respon. Beri respon yang sewajarnya ketika guru sedang mengajar. Dan yang keenam, berterima kasih. Hargai usaha guru. Minta keberkatan ilmu yang diberikan. Sekian, terima kasih. Sehingga berjumpa lagi dalam video yang seterusnya.